Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua usahawan-usahawan, para peniaga, tak lupa juga kepada mereka sekarang ni yang terlibat secara langsung dalam politik. Pada hari ini saya ingin menyambung sembang pagi usahawan yang mungkin telah lama saya tidak rekodkan gara-gara terlalu sibuk dengan urusan ataupun pelbagai urusan. Tapi Alhamdulillah pada hari ini insya-Allah dan seterusnya saya akan mencuba untuk memberikan pandangan dan juga pendapat tentang pelbagai sudut, terutama yang berkaitan dengan isu terkini. Pada hari ini saya lebih ingin menekankan tentang tajuk impak ataupun kesan politik ke atas usahawan. Okey, walaupun sebenarnya usahawan adalah merupakan orang-orang penting yang mewujudkan bisnes ataupun perniagaan di sesuatu tempat, di dalam area seperti ini, dalam negeri, dan kita ambil contoh seperti contoh di Sabah ini. Realitinya usahawan memang memerlukan satu hubungan yang erat dengan pentadbir ataupun mereka yang diberikan amanah untuk menjaga kawasan tersebut. Jadi secara tidak langsung ianya berkaitan dengan politik, kerana orang politik kalau diikutkan yang dilantik ataupun terlantik atas dasar pemilihan yang dilakukan di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah kawasan tersebut, dinamakan sebagai pilihan raya umum, ataupun yang berkait rapat sekarang ni yang tengah hot di Sabah sekarang ni adalah pilihan raya negeri Sabah kali ke-16. Dan apa yang berlaku sekarang ni, kita dapat lihat ramai terkesan dengan isu pembubaran di Dun Negeri Sabah, yang mana perkara ini agak drastik dan secara tiba-tiba ianya berlaku. Tetapi dari segi persediaan untuk mengalami masalah ini mungkin tidak diduga. Jadi saya rasa kebanyakan syarikat terutama yang membuat projek berkaitan dengan urusan kerajaan ini mungkin akan terkesan dan boleh menyebabkan projek mereka tergantung. Terutama projek yang separuh jalan ataupun separuh masak, maksudnya belum lagi habis ataupun baru nak mula. Ini yang mungkin akan terkesan. Sebab apa yang saya lihat, apabila perubahan politik ia menjadikan sesuatu perkara yang telah dirancang sebelum ini tidak dapat dilaksanakan gara-gara pertukaran YB ataupun pertukaran management yang baru, yang mana semuanya dilantik atas lantikan politik. Jadi secara tidak langsung usahawan yang terlibat memang akan impak. Bukan sahaja wang ringgit mereka yang telah dilaburkan hilang begitu saja, mereka mungkin akan mengalami isu seperti muflis ataupun perkara yang tidak dapat, mungkin dari segi tidak berjaya untuk menyelesaikan tugas mereka ataupun projek yang diamanahkan kepada mereka gara-gara perubahan politik ini, dan akhirnya menyebabkan company mereka mengalami kerugian yang besar. Jadi sebab itulah bila kita lihat, apabila sebuah negara, kita ambil sebuah negara, contohnya Malaysia sekarang pun mengalami masalah politik yang dahsyat. Jadi apa yang akan berlaku kepada usahawan-usahawan yang sekarang ini sangat memerlukan sokongan daripada kerajaan. Walaupun kita tahu banyak agensi-agensi penting diketuai oleh pengarah ataupun ketua pengarah, mereka juga tidak boleh bergerak sekiranya tidak ada sokongan daripada pihak ataupun politik. Maksudnya dari segi kita ada perubahan Perdana Menteri,
perubahan kabinet, dan kemudiannya berlaku lompat-melompat daripada parti ke parti, keluar parti, masuk parti ini. Jadi semua ini memberi impak yang sangat-sangat mendalam kepada usahawan. Dan apatah lagi pelabur-pelabur di luar sana melihat, menunggu dan juga mengkaji adakah suasana politik, senario politik di negara kita ini sesuai untuk mereka datang untuk melabur. Seperti apa yang dijelaskan oleh Ketua Menteri sebelum ni, ada pelabur-pelabur daripada Jepun yang bersedia untuk melabur di Sabah, namun disebabkan oleh bakal berubahnya politik ini, ianya akan menjadikan kesan sebab dasar yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini mungkin tidak diteruskan ataupun akan dibatalkan terus. Dan kita lihat banyaklah yang akan jadi impak. Yang sebelum ni kita tahu masa PRU 14, projek-projek mega yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional telah pun ditangguhkan ataupun di stop oleh Kerajaan PH. Dan ketika itu ramai supplier, ramai-ramai yang dikatakan yang membantu untuk mewujudkan ini terkesan. Jadi itulah, saya pun bukanlah salah seorang daripada orang yang sangat penting dalam politik, tapi saya merasakan bahawa perkara-perkara yang melibatkan sepertinya pembangunan negara ini tidak dicampur adukan dengan politik. Sebab setelah pemimpin-pemimpin yang dilantik ini, mereka haruslah melepaskan kuasa ataupun amanah mereka itu kepada orang yang sepatutnya, iaitu di dalam jabatan kerajaan. Dan apabila benda ini telah pun diluluskan oleh kerajaan yang terdahulu, bermaksud tidak ada campur tangan lagi daripada kerajaan yang baru. Jadi ini yang saya rasa harus diperhalusi oleh orang-orang yang memang yang melibatkan orang yang tinggi. Saya ini bukan benda yang mudah. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, dia lebih ke arah orang kata menghancurkan apa usahawan. Dah lah kita ada isu sekarang ni satu dunia menghadapi satu wabak yang dipanggil COVID-19, dan ini pun kebanyakannya telah pun memusnahkan kebanyakan bisnes ataupun perniagaan, terutama pelancongan. Kita boleh lihat di Sabah sendiri, ataupun saya khaskan di Sandakan sendiri pun sangat besar impaknya. Kita boleh lihat di Sepilok tidak ada orang, apatah lagi di Batu 19, apatah lagi pelancong-pelancong sudah tidak datang lagi di tempat yang popular sepertinya Kundasang, di KK, daripada Korea, daripada China. Ini impak yang sangat-sangat jelas. Dan ditambah lagi dengan kesan perubahan politik ini, dia dah jadi double triple isu kepada usahawan. Ini dah patut dilihat. Dan apabila kita selalu tengok, nanti bila mereka ni terlantik ataupun dilantik, mulalah mereka akan memperjuangkan hak ataupun ingin membangunkan ekonomi kepada ni. Tetapi apabila ataupun sebelum benda itu berlaku, mereka tidak fikir perbuatan yang mereka melakukan ni bukan hanya memberi impak kepada mereka saja, tetapi keseluruhan organisasi di dalam sesebuah kerajaan. Jadi saya harap benda ni haruslah dicantas, haruslah orang kata dibuat sebagai perkara yang terakhir, ataupun benda-benda yang tidak sepatutnya akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Jadi saya berharap sangat bahawa agar pemimpin yang terlibat dengan isu yang melanda ataupun tsunami politik kita ini harus sedar bahawa sekiranya mereka diberi peluang yang kedua, mereka seharusnya memegang amanah rakyat ataupun mandat rakyat yang diperkatakan itu sebaik yang mungkin. Ini adalah harapan saya dalam sembang pagi usahawan ini. Walaupun ini kita tidak mahu terlampau ke politik sangat, tetapi fikir-fikirkanlah orang-orang yang mencari rezeki dengan keseluruhannya bergantung kepada perniagaan ini. Jadi sekian, terima kasih. Kita akan bersambung lagi selepas ini untuk tajuk yang mungkin lebih mendalam, dan insya-Allah saya akan cuba rekodkan apa saja yang saya cuba ingin perkatakan di sini setiap hari, atau sekurang-kurangnya saya akan buat seminggu 2 atau 3 kali. Jadi boleh subscribe di Pakir Sensei di YouTube saya.
Jadi insya-Allah saya masih lagi baru dalam bidang penyampaian informasi ini. So boleh support saya dan insya-Allah kita boleh berkenalan nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.